Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan dari saya untuk saudara yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Ibrahim Cik Muda? Saya mendoakan agar anda sihat walafiat. Ya, saudara Mizi Aziz. Mizi tak balik kampung ke? Dah boleh balik kampung ni Mizi. Ya. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Doa saya agar anda dan keluarga bahagia. Saudara Muhammad Naim, Waalaikumsalam. Itu juga dengan Cik Din, Mustafa Ilyas, Tengku JB. Ya. Tengku JB ni JB ke ku? Saudara Halim Khalid, Alan Haji Din, Arif Saad. Terima kasih Azara, Syarul Azam, Azhar Abdullah. Itu juga dengan saudara Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Barudin Alui. Apa khabar saudara semua? Azlan, Mak Syarif, Syarun Joendi, Mizan Manalisa, Limut dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Cuma saya harap anda like, share and subscribe. Jangan lupa tu saudara. Like, share, subscribe. Berikanlah saya semangat untuk saya terus memberi pencerahan. Kerana dalam keadaan-keadaan begini hanya teman-teman sajalah yang memberikan semangat. Kadang-kadang melihat apa yang berlaku di negara kita ni, kadang-kadang lemah juga semangat saya. Tapi saya harus terus kental untuk memberi pencerahan tentang apa yang berlaku di negara kita. Baik saudara, hari ini adalah tanggal 7 Oktober, hari Khamis. Jangan lupa malam Jumaat baca banyak-banyak Yasin saudara. Kalau boleh kita bertakbir ataupun kita tasbih, ya saudara. Laporan COVID hari ini merupakan hari yang ke-567. 567 hari dah virus corona menyerang bumi tercinta ini. Ramai warga kita yang telah pun menjadi korban dan juga dijangkiti. Warga yang terkumpul sudah pun mencecah 2,313,727 orang hingga hari ini saudara. Dan kematian yang dapat laporan hari ini adalah 105 orang. Jumlah jangkitan pada hari ini adalah 9,890 orang. Dan saudara, saya nampak gayanya Perlis tiba-tiba menggusarkan. Kerana selama hari ini dia 2 angka, tiba-tiba Perlis hari ini melonjak kepada 200 orang. Saya tak tahu bagaimana boleh terjadi begitu di Perlis. Ya, Pak Nazil, bagaimana ni di Perlis ni? Tetapi di Kedah susut daripada 556 kepada 503. Pulau Pinang naik balik daripada 623 kepada 721. Begitu juga di Perak, daripada 629 kepada 794. Di Selangor juga turut meningkat daripada 1116 kepada 1402. Apakah Selangor akan meneruskan rentaknya untuk menjadi juara dengan jangkitan virus corona yang ramai? Di wilayah persekutuan juga meningkat daripada 214 kepada 250. Di Putrajaya juga naik daripada 18 kepada 59. Di Melaka turut mengikuti untuk meningkat. Tak tahulah nak buat penari macam mana. Semalam 200, hari ini 260. Di Negeri Sembilan susut daripada 191 kepada 180. Di Johor alhamdulillah sudah mula susut sedikit daripada 1,105 kepada 993. Tetapi di Pahang ada peningkatan daripada 511 kepada 564. Di Terengganu susut sedikit daripada 704 kepada 699. Di Kelantan juga susut sedikit sangat-sangat, tak banyak mana pun, masih lagi ribuan. Kerana semalam 1,170, hari ini 1,032 orang yang dijangkit oleh virus corona. Di Sabah nampak gayanya ada naik balik lah, saudara Sulaiman Leman, saudara Siti Zubaidah. Tetapi alhamdulillah di Labuan tiada jangkatan. Hari ini tiada jangkitan di Labuan, sifar kosong. Di Sarawak nampak gayanya sudah nampak ada tanda penurunan, tapi tak banyak mana. Kerana semalam 1,503, hari ini 1,413. Itulah laporan dari tiap-tiap negeri tentang COVID-19. Hari ini, masuk hari ini 7 Oktober, jumlah jangkitan adalah 67,522 untuk bulan ini saja saudara ya. Setakat 7 hari bulan-bulan Oktober, tak tahulah yang mendatang.
Baik saudara, kita masuk sedikit tazkirah singkat. Kerana saudara, menurut kiriman yang saya terima, teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, maka kamu teringat akan Allah. Mendengar kata-katanya, menambah ilmu agama. Melihat gerak-gerinya, kita teringat akan kematian kita. Jadi sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jiran tetangganya. Ini hadis riwayat Hakim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada kitab Sunan Abu Daud, baginda Rasulullah SAW bersabda. Jadi baginda berkata, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah setiap orang yang melihat siapa yang dijadikan temannya. Kerana teman itu seringkali membawa kita ke jalan yang baik ataupun memesongkan kita untuk dibawa ke jalan yang tidak baik. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, teladan orang mukmin dalam cinta dan belas kasih satu sama lain itu diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu bahagian yang merasa sakit, maka seluruh tubuh menderita, sulit untuk tidur dan sampai demam. Jadi kalau kita bersahabat, saudara, hendaklah begitu. Kita harus merasai penderitaan, perasaan sahabat kita, dan kita tidak akan menyinggung perasaan mereka, saudara. Jadi dalam hidup kita ini, saudara, kena pastikan bahawa kita mempunyai teman yang seiring dan sejalan, saudara. Teman sahabat baik saya sejak dari sekolah dulu. Kami satu kelas daripada darjah 1 sampailah saya ke tingkatan 3 bersama dengan saudara Cikgu Hibil Hasan. Akhirnya beliau memilih karier sebagai seorang guru, masuk ke maktab perguruan dan sebagainya, dan pencen sebagai seorang guru. Menurut saudara Hibil Hasan, katanya, di dunia ini banyak orang yang baik yang boleh kita ketemui. Jadi jadilah kita ni salah seorang darinya. Kejayaan dan kegemilangan pemimpin politik bukannya pada kebisingan atau sorak-sori di jalan raya, bukannya di tengah keteriakan dan sorakan orang ramai, tetapi kejayaan, kegemilangan seorang pemimpin politik itu adalah pada dirinya sendiri. Di situlah terdapat kemenangan ataupun kekalahan. Ini adalah merupakan catatan yang diperolehi oleh saudara Hibil daripada Henry Wadsworth Longfellow. Jadi terima kasih Cikgu Hibil, banyak membaca, banyak berkongsi pencerahan untuk kita bersama, saudara, ya. Baik, saudara, itulah tadi tentang mutara kata, ini tazkirah pendek dan 5 minit saja, saudara. Jangan lupa, iaitu kita masuk bab e-commerce. Saudara yang punya produk, sila hubungi anak anda saya, Al-Azhar, di talian 011-330-41241. Jangan lupa, kalau berhubung dengan Al-Azhar, bolehlah selalu memesan renang tok dan juga bahulu pedal. Itu penghasilan ibunya. Tadi ada teman bertanya, menghubungi Al-Azhar, tanya adakah serunding. Dia tak ada serunding. Yang ada adalah rendang tok mak nenek. Begitu juga menantu saya, Siti Farehah. Saudara juga boleh mewawarkan produk saya melalui Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Perniagaannya di muka semula dan akan berusaha untuk mengekalkan harga yang lama walaupun harga naik dan naik, harga daging naik, saudara. Itulah ini. Begitu juga, saudara, dengan produk keluaran sahabat kita, saudara Zul. Saudara boleh menghubungi Zul 019-917-0449 di Toko Jamu Kemaman. Produknya untuk kali ini, malam ini saya mewawarkan, iaitu produk Tongkat Ali Plus, ginseng Madura dan mahkota dewa. Mahkota dewa, saudara. Jadi ramuan ini adalah dibuat rebusan air. Jangan dikisar, jangan dijadikan minum makanan, ya. Dijadikan rebusan untuk minuman airnya. Jadi katanya tadi saya tengok satu bungkus aturan minum, satu bungkus direbus dengan 1 liter air.
Diminum segelas pagi dan waktu malam. Memulihkan tenaga, melegakan kepenatan dan kelesuan, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sendi dan saraf, serta membuang angin dalam badan dan melewaskan air kencing. Jangan lupa saudara, ini adalah tongkat Ali Ginseng Madura Mahkota yang direbus. Jangan saudara kisah untuk minum saudara ya. Dan satu lagi, ini bukan untuk diminum, bukan untuk direbus jadikan minuman, tetapi adalah untuk direbus dan jadikan mandian herba. Mandian herba Seri Cahaya. Bercahaya lah wajah anda nanti ya. Seri Cahaya saudara. Boleh hubungi saudara Zul, tokoh jamu kemaman, 019-917-0449. Jadi herba mandian serum ini baik untuk mereka yang selepas bersalin, kerana membantu menyegarkan badan dan urat saraf, membantu membuangkan angin dalam badan, mengatasi masalah kebas, sengal tulang, sendi dan otot, serta memulihkan kembali tenaga dari kelesuan. Ia juga boleh melancarkan aliran darah. Di samping itu, bauan daunannya, bau-bau yang direbus ni bila kita mandi itu bertindak sebagai aromaterapi untuk menghilangkan stres ataupun rasa migrain dan sakit kepala. Jangan lupa tokoh jamu kemaman. Saya berdoa agar saudara Zul mencapai kejayaan dalam perniagaannya. Okey saudara. Lupa. Jangan lupa pula saudara. Tak ada pula produk dekat saya, iaitu sambal kering dari dapur Cik Siti. Ini sambal kering ni. Murah harganya. Saya tak boleh mengeluarkan berapa harganya, tapi murah. Murah saudara. Saudara boleh hubungi saudara Muhammad Niza 019-482-4504 019-482-4504 untuk mendapatkan sambal kering dari dapur Cik Siti kita ya. Dan sambal itu boleh dinikmati makan bersama nasi, goreng telur ataupun ikan, dan sedapnya menjilat jari sur. Okey saudara, itulah e-commerce kita hari ini. Baik saudara, salam impian monatorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Kita harus meminta dan mendesak agar pimpinan kerajaan tolonglah dengar. Jangan buat pekak badak saja. Kerana rakyat masih lagi terus tertekan. Pengeluaran wang, ada yang minta, yang janji RM5,000, kata RM1,000 pun masih lagi ramai tak dapat. Jadi teman-teman di kumpulan wang simpanan pekerja, besok hari Jumaat, kemudian Sabtu dah tutup pula pejabat. Kasihanilah warga kita saudara. Dan ingat saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, segalanya semakin kalut dan mengarut. Saudara, ini memang saya nak marah hari ini sebenarnya, tapi saya cuba untuk mengawal emosi saya supaya tak marah yang keterlaluan. Segalanya semakin kalut dan mengarut. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tekak meluah rasa tertusuk, terhenti berjoging, tergesa-gesa. Makan rasuah, tumbuk rusuk, mendarah daging, ramai penguasa. Jadi Pak Nazil dia cukup meluat, dia benci dengan orang yang mengamalkan rasuah, iaitu tumbuk rusuk bidalannya. Ya, saudara Ismail Adam, saudara Azmi Omar. Ada pantun. Sekejap lagi saya santun. Begitu juga dengan Kekanda Zainal, saudara Anti Eli, Azrum dalam Instagram. Kata Pak Nazir lagi, dari Syah Bandar ke Bota Kiri, tapi tersasar sampai ke Tanjung. Luar bandar di Anak Tiri, kota besar di Puja Sanjung. Jadi saya rasa Pak Nazir tinggal di Perlis, dia melihat bagaimana perkembangan infrastruktur ataupun prasarana di desa-desa masih lagi tidak menempati sebagaimana sebuah negara yang telah mencapai kemerdekaan lebih 60 tahun. Sebab itu dia belum merasakan seolah-olah kawasan luar bandar ini dianaktirikan, sedangkan di kota di Sanjung. Itulah keadaan saya. Saya juga ingin menyantuni pantun daripada Pok Sujit dari Kelantan. Kata Pok Su, kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba berlipat tepi. Mengejar jawatan tapi tak dapat. Mulalah nak buat parti sendiri. Katanya lagi, Gunung Daik bercabang 3, simpang mana pilihlah sendiri.
Sebelum pilihan raya, janji berjuta. Selepas menang, harta yang dicari. Itu Pok Su. Memang begitulah keadaannya. Sebab itu kita berada dalam keadaan cukup kelam kabut hari ini. Dan saya juga ingin menyantuni pantun terakhir daripada sahabat kita, Saudara Azmi Omar. Pak Nazil, ramai orang minat pantun ni. Saudara Azmi Omar mengirimkan pantun, dia kata, matahari menyinar di pagi hari, perlahan-lahan menuju kesiangan. Tiada sempurna setiap parti tanpa perpaduan santuni perjuangan. Itulah cara Pak Azmi. Kalau kita tidak menyantuni perpaduan sama ahli dan tidak menyantuni perjuangan, tidak ada artinya. Terima kasih saudara. Itu bab pantun. Kita masuk sedikit sebagaimana yang saya janjikan. Kita mengenal pemimpin dalam bidalan Melayu. Itu gedung dalam siri gedung ilmu kita ini yang saya petik daripada buku yang dikirimkan oleh sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Jadi susunan daripada Tenas Effendi. Ia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Elok kita jadikan bahan dalam segmen gedung ilmu ini. Kata penulis, seorang pemimpin wajiblah memiliki pakaian yang merupakan pakaian batinnya, yang lazim disebut sebagai sifat ataupun pribadi yang terpuji dalam dirinya. Ia sangat indah dan wajar dikekalkan pada diri setiap pemimpin. Anda nak jadi pemimpin, sama ada pemimpin keluarga, pemimpin persatuan, pemimpin pertubuhan, pemimpin parti siasat, politik, Anda perlu mempunyai pakaian, iaitu pakaian batin yang disebut sebagai sifat atau pribadi terpuji. Dalam bidalan Melayu mengatakan, setiap pemimpin itu memakai syarak lahir dan batin, imannya tebal, adat pun kental, takwanya nampak, ilmu pun banyak, berdada lapang, berfikiran panjang, bermuka jernih, berlidah fasih. Kata ini bidalan Melayu lagi, ungkapan-ungkapan, perumpamaan Melayu mengatakan pemimpin itu berpendirian kukuh, berakal senonoh, berpijak tidak berkisar, bercakap tidak berdalih, beraninya menahan uji, setianya tahan dicuba, taatnya tahan dilipat. Gitulah pemimpin yang diharapkan oleh warga bangsa kita yang terdahulu saudara. Kita sambung lagi malam besok. Banyak saudara. Wah ni penuh. Saya akan cuba buat culipan sedikit demi sedikit supaya kita dapat memahami. Inilah wadah kepimpinan yang diharapkan oleh warga bangsa kita yang terdahulu. Baik saudara, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang membuat menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja channel dalam alam maya ini, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun respon ataupun tulisan daripada orang yang melihat daripada suntingan anda itu. Ya, saudara, kena ingat ini adalah laman ataupun ruangan bicara politik yang saya kutip daripada pembacaan, penghayatan, perbicaraan saya dengan teman-teman di kalangan pemimpin. Ini adalah bicara politik. Prinsipnya, asasnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan kalau rasa tak sesuai, jangan maki saya. Boleh juga saudara bertanya, kita menjawab. Ya. Saudara Nas, Haji Zainal, pengasas Gerasi TV itu kawan lama Datuk ke? Haji Zainal masa tu, pengasas Gerasi. Dia ramai Zainal. Saya ramai teman Saudara Nas. Saudara Puan Rahman, apa khabar saudara? Dah makan ke? Jadi saya, Saudara Ariwana, Saudara Abdul 95, saya sebenarnya ramai kenalan, ramai sahabat, ramai kawan. Jadi nama kadang-kadang tak terbilang malam-malam. Ya, tapi kalau saya bertemu muka, saya akan ingat. Itulah. Dan selalunya saya tidak lupa pada sahabat. Saya ingat saudara, ruangan saya ini adalah ruangan pencerahan politik dan hendaklah kita gunakan bahasa-bahasa yang baik kerana kita berusaha untuk menyantuni, mewujudkan warga cinta damai yang menyantuni keharmonian. Saya menerima satu kiriman persoalan daripada saudara FBY Syam.
Itulah saya kata nama kadang-kadang mereka tak sebut nama betul-betul. Tulis itu FBY Syam. Dia kata apa benda lah Melaka ni tu katanya. Rakyat bergelut nak makan. Kerja dah tak ada. Rentas daerah tak boleh. Rentas negeri pun tak boleh. Tapi mereka sibuk berebut projek. Sibuk nak kuasa. Tak boleh sabar ke? Pandai pula suruh rakyat sabar. Itu persoalan yang dilontarkan oleh saudara SB Syam. Betul lah, memang begitulah. Itu yang buat saya marah. Itu yang saya katakan mereka dia semakin melalut. Sebab tu mereka mengarut. Lain tak ada memikirkan diri mereka saja. Sebab itu apa yang di catatan saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria daripada Terengganu. Dia kata kalaulah sekadar mau menguji atau nak test market sebagai persiapan kita menghadapi PRU akan datang, buatlah. Tapi dia kata kena ingat, bagaimana kalau gagal kita meyakinkan apa yang kita buat ini adalah untuk rakyat. Maka kesan dan balasannya dari rakyat sangatlah berat. Itu peringatan saudara Abdul Rahim Helmi. Kerana politik hari ini sudah tidak ada isma, tidak ada roh, tidak ada kecintaan terhadap parti. Samuel Huntington mengatakan bahawa apabila berlaku two turnover test, iaitu 2 kali pertukaran kerajaan secara aman, maka rakyat tidak akan ada masalah apa-apa untuk menukar ataupun mengubah kerajaan. Macam itu orang kata, once revolution begin, it will never end up. Artinya sekali revolusi itu tercetus, maka revolusi itu akan terus membakar dan membara. Sebab itu kita kalau boleh janganlah kita menukar kerajaan, beralih itu, beralih ini. Tak sepatutnya saudara. Ya? Kerana hari ini negara kita sedang berlaku yang tak pernah kita fikirkan. Sedangkan kita pun sedang mengalami proses pertukaran kerajaan yang tidak menentu. Jadi oleh itu janganlah teruja sangat kalau kerusi itu yang dimenangi 4,000 ataupun 5 majoriti. Kerana dalam PRU 14 dulu. Kerana dalam PRU 15 ni lain jadinya. Mood hari ini, mood rakyat saat ini yang diperintah oleh kerajaan yang dominan dan pemerintahan yang bukan dominan jauh berbeza. Itu tak kira lah bagaimana pula undi kalangan anak-anak muda yang saya nyatakan semalam. Jadi mereka kena faham, kita kena cuba menyelami kehendak naluri mereka. Kerana sekarang kita tak terbayang saudara. Bagaimana fikiran warga zaman ini segala-galanya dengan menggunakan gadget, telefon boleh berkomunikasi satu dunia tanpa sepadan, segala-galanya di hujung jari. Itulah keadaan saudara. Dan hari ini saya ingin menyantuni juga tentang kenyataan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia mengatakan bahawa UMNO mengalu-alukan sirih pulang ke ganggang. Bagai sirih pulang ke ganggang di kalangan mereka-mereka yang berada di luar UMNO selama hari ini menyertai parti lain. Sebelum ini mereka menjadi anggota parti kita. Tapi kemudian beralih kepada PBM, kepada Keadilan, banyaklah parti-parti yang lain. Dan bila berlaku sebagai contoh di Putrajaya, lebih kurang 120 ahli daripada parti seperihan itu kembali menyertai UMNO. Dan ini diibaratkan sebagai sirih pulang ke ganggang. Pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO berbesar hati dan berlapang dada untuk menerima mereka. Cuma saya nak bagi tahu, dalam kita menerima kehadiran mereka ini perlu berhati-hati. Jangan sekali lagi sampai kali ini musang berbulu ayam kita masuk ke dalam reban. Habis anak-anak ayam nanti dimakannya. Ini kena ingat. Dulu masa kita ada muafakat nasional, kita mengundang ular berbisa berada dalam kelambu kita. Hancur bocai. Akhirnya punah ganah muafakat nasional. Robek di sana sini hinggakan sukar untuk diperbaiki. Dan kalau kita menerima, saya bukan kata kita ketepikan, tapi perlu berhati-hati. Perlu disiasat latar belakang, puncanya, kenapa mereka mau meninggalkan parti mereka, mau menyertai UMNO, apakah mereka dapat menekankan kesetiaan pada parti. Ini lebih penting saudara. This is the most important. Jangan sekadar masuk dan kita awal, daripada PMM masuk UMNO 2,000 orang, saya tak berminat. Biarlah kita mempunyai ahli yang sedikit tetapi yang berkualiti. Kita mahu pimpinan melihat supaya pemimpin kehadiran ahli-ahli kita ni biar mereka yang benar-benar berkualiti. Sebab UMNO ini parti yang berkualiti dan terbukti sejak dulu, kini dan selamanya. Cuma ia dirosakkan oleh setengah tangan-tangan yang rakus
untuk mencari kekayaan diri, yang rakus untuk membina impian mereka dan mengenepikan roh perjuangan yang ada dalam UMNO. Ini masalah dia sebenarnya. Jadi kita bukan tak mau terima mereka datang, masuklah, tak ada masalah. Kita berlapang dada untuk orang datang ke rumah kita. Tapi ingat, jangan kita undang segala apik lempang berada dalam rumah kita. Habis nanti. Sudahlah, bukan sekadar barang-barang kita dikebasnya. Saya khawatir nanti kita nak beranak boleh bergaduh. Diadu domba oleh mereka. Keikhlasan mereka itu penting. Zizi Mazin, politik Malaysia ambil alih rekod politik Jepun. Saya tak faham apa maksud saudara. Kalau mengikut politik Malaysia tu mengambil alih kepimpinan Jepun, dia kalau pemimpin tu buat silap, dia berhenti. Kita tak ada. Di Jepun, kalau kereta api itu berlanggar, menteri pengangkutan letak jawatan. Kita tidak. Menteri pengangkutan kekal sebagai menteri. Hilang kapal terbang, jatuh pesawat terbang, mas 2 biji. Tak ada, dia masih lagi nak jadi menteri pengangkutan. Hilang helikopter, berlaku skandal di Kementerian Pertahanan, masih lagi nak pegang jawatan sebagai menteri pertahanan. Kalau di Jepun dia dah tak jawatan dah. Berbeza dengan negara kita ni. Jangan saudara, saya minta maaf lah saudara. Saudara Salman Kamsi bukan parti UMNO, tapi pemimpin menterinya yang berkhianat. Itu yang sebenar-benarnya. Itu yang saban malam saya tekankan. Saudara Azman Hussein, saudara Abdul Halim Majid, dia kata sebelum ni dikenal pengkhianat, now sirih pulang ke ganggang. Tak ada peluang lah nak tengok muka baru. No, saudara Abdul Halim, saya tidak bersetuju takkan dia datang masuk, kita nak lantik dia sebagai calon. Tidak pasti. Kita minta anak muda yang setia, yang kita dah kenal pasti hati budinya. Bukan mereka masuk menempel dengan parti kita nak jadi calon. No way. Minta maaf lah. Kalau itu berlaku saban malam saya akan balun. Ini saya cakap terus terang. Saudara Abdul Halim Majid, saya tak setuju. Bukannya kehadiran mereka. Mereka hadir menyertai untuk menjadi keluarga kita. Sebab ramai warga UMNO, 3 juta lebih. What's so special about them? Jadi sebab itu saya bersetuju juga dengan pandangan Presiden nak jadi kerjasama dengan Bersatu Is. No way lah, tak payah. Bukanlah kita angkuh, bukan kita bongkar, tapi cukuplah kita terluka sepanjang kesan daripada pilihan raya yang ke-14. Apa mereka tak kata pada pemimpin kita, apa mereka tak kata pada parti kita. Lunyai dikerjakan oleh mereka. Tapi tiba-tiba nak masuk dengan UMNO, nak jadi bertanding, jadi calon. Minta maaf lah. Main jauh-jauh lah, brother. Ini saya cakap terus terang. Sebab sekarang ni, sebab saya katakan sekarang ni, segala-galanya mengarut. Dah kalut sekarang ni. Bayangkanlah saudara, negara diumumkan tak ada duit. Nak bayarkan ke tangan kerajaan, Puan Emil Lumon, apa semua sampai kena kata Perdana Menteri tak bercukup. Tapi terdedah untuk membaik pulih rumah di Putrajaya 38.5 juta. Buat Dewan 34 juta. Tak akan mengarut. Rakyat susah. Mereka berbelanja. Lebih mengarut lagi kawan-kawan kita, teman-teman kita daripada parti PAS senyap sepi bila Menteri mengumumkan dengan bangganya bahawa pusat judi di Genting Highland dibuka semula. Kedai-kedai nombor ekor dibuka semula. Cabutan nombor ekor, toto dan sebagainya daripada 8 kali dinaikkan kepada 22 kali. Pemandu mabuk yang melanggar mati pekerja alam Flora tak ada apa, cuma bayar denda saja. Sepatutnya dalam undang-undang kena penjara. Dan kita lihat sendiri macam mana geng Niki yang kononnya melakukan scam lah, jenayah itu jenayah, akhirnya lepas. Dan yang paling menghampakan kita adalah kes arwah Adib. Saya lihat terus ditutup. Tak ada bukti. No further action, NFA. Jadi sebab saya ini kesekarang mengarut ni saya kata. Dan sekarang ni saudara, tiba-tiba hari ni saya dengar satu kenyataan daripada Menteri Kesihatan tadi Jamaluddin. Tak habis lagi ni. Dulu dia jaga Menteri Sains, dia bercakap soal tentang vaksin. Semua orang kena ambil vaksin, pembelian vaksin, berbilion duit negara habis. Mula-mula minta 3 bilion, kemudian tambah lagi 2 bilion, kemudian tambah lagi. Sedangkan kita tahu bagaimana negara-negara luar juga menderma vaksin pada kita.
Bab negara luar derma tu tak tahu berapa nilai. Berapa jumlah vaksin yang dibeli menggunakan wang dari kantong negara tidak diperhalusi. Sehingga saat ini rakyat nak tahu. Lepas cerita vaksin, dengan bangganya, selepas lebih setahun saja, barulah kononnya Kementerian Kesihatan telah pun memeterai persefahaman dengan sebuah syarikat pharmaceutical, iaitu pembekal ubat yang kononnya untuk rawatan virus corona. Persoalan saya, apakah telah diuji ubat tu? Sejauh mana keberkesanannya? Sertifikatnya, pengeluarannya dari mana? Berapa harganya? Dan berapa banyak lagi wang daripada kantong negara nak dirobek untuk beli ubat ni? Sejauh mana keberkesanan tu? Bolehlah kamu tanda tangan ni. Jadi saya kata tak habis-habis. Dulu saya dah cakap, sepatutnya ini yang dulu kita cari ubat. Bukan vaksin. Tapi, okey, kita terima kerana untuk sebagai shield ataupun perisai tubuh kita untuk mengelak daripada jangkitan. Now, saya kata, mana dia ubatnya? Begitu ramai. 26-27 ribu warga kita yang maut kesan daripada jangkitan virus corona. Baru sekarang nak menandatangani. Dan tak tahu bila pula lagi sampainya. Bilakah ubat itu boleh sampai? Jenisnya macam mana? Bagaimana pembeliannya? Rakyat nak tahu apakah ia diberi percuma di hospital ataupun kena ambil daripada kedai-kedai ubat atau pharmaceutical. Ini kita nak tahu. Dia buat pengumuman lah, kita dah memeterai persefahaman untuk pembelian ubat. Ubat apa? Saya tak tahu. Saya minta maaf lah. Saya dengan Khairi Jamaluddin ni percaya kurang. Amat sukar untuk saya percaya selepas saya melihat apa yang berlaku sepanjang dia berada di tingkat 4 dulu, zaman era Tun Abdullah Badawi sebagai Perdana Menteri, membawa kepada bila dia jadi Menteri Belia dan Sukan, kan kita tak dengar, kemudian membawa kepada jadi Menteri Musti, bilion wang berbilion digunakan untuk pembelian vaksin dan tidak ada persoalan. Saya hairan kenapa ahli parlimen tidak membangkitkan di parlimen. Kenapa tidak disoal secara tuntas berapa nilainya, berapa banyak wang kita beli dan sebagainya. Kenapa kita dapat lewat, orang dapat dulu dan sebagainya. Setara dalam keadaan ini. Dan sekarang dia kata bahawa ada ubat. Okeylah, kita terimalah, kita tunggu. Sama-sama kita tunggu sejauh mana keberkesanan. Tapi kita nak tahu apakah ubat itu benar-benar okey tak okey. Yang paling menghampakan adalah pemimpin penyamun, Saudara Ismail Mahashim. Itulah keadaan setara. Saudara Abdul Hamid Lalim, ya. Berapa jumlah pula persentage kita dapat? Itu saya tak nak tuduh. Itu saya tak nak tuduh. Saudara. Jumlah yang kita tahu, berapa jumlah pembelian itu, anggarannya berapa. Kita tak boleh tuduh dia kata dapat persentage, tak boleh. Tapi kita nak tahu, mesti diperbahaskan, mesti diperjelaskan kepada rakyat. Sebab wang yang digunakan Saudara Halim bukan sedikit, berbilion. Bilion, saudara, bukan ratus, bukan juta. Bukan ratus juta, ini bilion. Parlimen 2 tahun dulu 3 bilion. Saya dengar kejut saya. Itu orang kata bahasa-bahasa anak-anak muda kita tergolek dok, saya dengarnya. Itu keadaan saya. Now sekarang ni, habis cerita. Itu saya kata mengarut kita ni. Malam ni saya nak cakap tentang mengarut. Saudara dengar, jangan marah dekat saya. Sebab saya marah. Saya bertambah marah apabila 2 hari dah sampai seminggu lagi Speaker Dewan Rakyat masih lagi tak mahu kertas Pandora Papers ini dibincangkan di Parlimen. Usul yang dibawa oleh Dr. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang ni nak tutup apa sebenarnya? Alasan apa nak diberi? Kita nak tahu. Sebab ini menyangkut soal wang negara. Jumlahnya bukan sedikit, bukan ratusan ribu, triliun wang negara diangkut keluar. Jadi kita susah, mereka kaya-kaya. Dan ini melibatkan pemimpin politik, ahli perniagaan. Dan selama hari ini orang tuduh UMNO. Tapi benda ini tak nak dibincangkan. Kita nak tahu siapa dia si Kitul. Dan siapa Mamat Mandalia yang mengangkut, memunggah kekayaan negara itu dibawa ke negara luar. Disimpan di Cayman Island lah, di Singapura lah. Ini perlu dibincangkan. Jadi kenapa speaker tak nak benarkan? Besok hari ini hari terakhir dia sidang dan lulus pun dah. Alhamdulillah. Dan lulus rancangan Malaysia ke-12. Tak ada masalah. Tapi kabarnya hari Isnin ada persidangan. Kita mengharapkan kalau begitu hari Isnin bukalah balik usul itu.
dibahaskan. Mesti tempat yang terbaik untuk rakyat tahu, untuk negara membincangkan permasalahan ini adalah di parlimen. Kita kena rungkaikan segala-galanya. Sudah cukup masanya sekarang ni. Tak boleh lagi kita nak simpan segala kebobrokan, segala kepincangan dilakukan oleh mereka. Jadi kena buka. Yang salah tetap salah. Ini gambarannya, saudara. Berbilion bukan sedikit. Tapi apa jadi? Saya kata mengarut dia orang ni. Pandora Papers ini akan menjadi duri dalam daging untuk seluruh rakyat. Selama-lamanya berkurun namanya kalau benda ini tak dibahaskan secara tuntas. Saya bukan menyokong Seri Anwar Ibrahim secara tuntas, tapi apa yang dilakukan oleh beliau sebagai berperanan sebagai ketua pembangkang, saya rasa okey. Tak ada masalah. Bukanlah akan ini mengalihkan sampai kesetiaan saya pada parti saya. Saya dah selalu katakan bahawa yang benar tetap benar. Dan ini satu lagi, saudara. Lagi mengarut. Seorang pegawai tertinggi kerajaan yang sepatutnya menjaga rahsia negara, yang menjaga keselamatan negara, ditularkan dalam media sosial hari ini, bersiar-siaran bersama isterinya dalam sebuah bot mewah yang ditaja oleh sebuah syarikat daripada Singapura. Katanya ada kepentingan dalam perniagaan yang berhubung dengan MySejahtera. MySejahtera ini tentang bagaimana segala rahsia peribadi kita berada dalam MySejahtera. Nama, IC, alamat, sakit apa, jenis darah apa, semua ada. Dan bila dia dilihat bersama dengan bersama dengan syarikat yang daripada Singapura ini, apakah akan mendedahkan segala rahsia kita? Akhirnya tak ada rahsia lagi dah. Di mana letaknya sovereignty kita? Saya pun terkejut bila tengok begitu. Dan beliau adalah pegawai tinggi, saudara, yang tular dalam media sosial. Dan sepatutnya benda ini kena siasat. Pihak berkuasa harus menyiasat bagaimana, apa hubungan dia dengan syarikat yang memberi menaja dia berlayar dalam bot mewah itu bersama isterinya. Gambar cantik lah. Dan saya mengharapkan benda ini bukan main-main, saudara. Kerana dia bukan sebagai seorang pegawai tertinggi kerajaan. Dan saya harap KSN kena lihatlah jenis ni. Jangan boleh diam je. Tak boleh lah. Masa untuk kita mendiam diri tak ada. Tak betul. Cakap tak betul. Ini kita terdengar dalam media sosial. Adanya ketua pengarah ini, orang ni, masalah rumah tangga pernah keluar. Kononnya isteri dia minta tutup cerai. Kerana setelah dapat berita kahwin senyap-senyap, dah dapat anak, baru dapat tahu. Maka isteri yang si tua pun menuntut cerai. Ada juga ketua pengarah sebuah jabatan kerajaan. Sedangkan kaki tangan kerajaan tu ada dia punya gender ordernya. Dia kena patuh. Kalau dia tidak mematuhi gender order kerajaan, maka dengan sendirinya dia kena berhenti. Ini sekarang ni semua buat tak tahu. Sebab saya kata bertambah mengarut. Segala-galanya mengarut. Karutlah negara kita ni. Lebih amat mengarut lagi, saudara. Siapa tak mengarut? Tiba-tiba secara terbuka, pengerusi UMNO Barisan Nasional Melaka dalam press conference mengatakan bahawa dia pergi berjumpa dengan pimpinan DAP Melaka untuk menyelamatkan kerajaan negeri. Waktu kononnya bila dengar akan berlaku langkah Melaka ni, yang 4 orang nak keluar ni, dia berbincang dengan pimpinan DAP. Siapa suruh kamu pergi jumpa dia? Who are you? Lepas itu dia kata, ini saya mengikut kehendak parti. Parti mana? Adakah warga tahu? Malu, brother. Saya bila dengar kenyataan begitu, saya tepuk dahi. Hinanya kita ni. Kalau nak bungkus, nak tumbang lah. Kalau tumbang, buat pilihan raya, apa ada masalah? Yang kamu pergi menyembah, melutut, minta nyawa supaya diselamatkan kerajaan. Kalau kerajaan UMNO di Melaka ni, buat apa? Be a gentleman. Konon kamu ketua perhubungan. Apakah kamu nak menyelamatkan tengkuk kamu? Takut segala-galanya terdedah nanti. This is the thing. Yang saya melihat pimpinan yang tidak ada jati diri pada parti. Yang tidak ada semangat. Izma dia, roh perjuangan tak ada. Bagi saya, kalau sepatutnya, okey, dah dapat tahu ada usul, mereka nak tarik diri daripada UMNO, nak menyokong sana, carry on. Sebab rakyat akan menghukum mereka seperti hari ini. Yang kamu nak pergi menyembah orang tu, menyembah orang ni, melutut sana, melutut sini, buat apa? Walaupun hari ini tular dalam media sosial, saya nampak ada gambar. Ada gambar pertemuan, saya dah bagi tahu.
Sebelum kejadian berlaku, saya kata bahawa 4 orang esko ni ada berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya dah bagi bayang, tak tahu aja. Yang kamu pergi melutut buat apa? Sepatutnya kalau benar berlaku, panggil dia. Ni apa cerita ni? Betul ke kau tak percaya pada kita lagi? Betul ke nak numpang ke kerajaan? Apakah tiada lagi upaya? Tiada lagi perdamaian? Kalau gitu kita fight lah. Tak ada masalah. Yang kamu pergi melutut ni, saya terasa pipi saya ni pedih hari ni, saya seperti ditampar, bagai ditampil oleh kulit kinzir rasanya. Malu saya, pemimpin saya menyembah pimpinan DAP Melaka untuk menyelamatkan kerajaan UMNO. Kes kamu! Marah saya dengan Rauf. Sorry lah, saya minta. Saya hilang penghormatan saya. Kamu nak kaya lah kamu. Bila dia menyatakan dalam sebuah ini tulah dalam media sosial. Mana saya nak tak muka? Bila cakap, sudahlah, berjuang UMNO. Lain kali UMNO menuntut dengan DAP. Saya dah UMNO, no DAP. Mana nak tak muka, brother? Orang macam ni tak layak jadi pemimpin. Saya harap Datuk Seri Presiden fikirkanlah. Jawatan kuasa tata tertib kena fikir. Tan Sri pengurusi. Jawatan kuasa Presiden, sebab dia dah mengaku, kena panggil. Betul ke? Kenapa kamu jumpa? Siapa yang suruh? Siapa yang arah kamu? Kena disasat. Ini juga adalah ciri-ciri mereka yang tidak mempunyai jati diri pada parti. Kita tak kisah. Nak runtuh lah, nak guyup lah. Selalu kita dah bercakap, berpantang ajal sebelum maut. Sekali kaki melangkah, kita tidak akan berundur. Zaman sebab itu kata dia tak datang daripada perjuangan pemuda. Kita dulu bertongkat paruh, berpatah sayap bertongkat paruh, namun kudaki juga. Namun kita tidak akan mengalah. Yang kamu pergi menyerah diri kamu, minta nyawa berapa lain kali kamu dipelekehkan. Akhirnya dia kata apa? Kena pemimpin DAP tak nak setuju sama kita. Kita dah bagi. Kamu ingat apa yang kamu buat tu macam mana yang dibawa oleh Perdana Menteri? Perdana Menteri lain. MOU-nya lain. Bukan minta nyawa. Perdana Menteri kata kita dalam keadaan menghadapi musim pilihan raya persidangan, parlimen, kerajaan dah dibentuk sekarang ni, minta kerjasama. Bukan melutut. Jemput datang. Dan semua orang tahu perbincangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bagi kenyataan. Okey, kami daripada parti pimpinan Harapan tidak akan menyulitkan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Okeylah, yang kamu nak tunjuk kamu hebat di Melaka. Kamu pergi jumpa DAP, kamu tak jumpa dengan pimpinan Pakatan Harapan. Dan akhirnya kita dimalukan. Mana main petik-petik UMNO ni apa hal? Aduh, geram betul lah saya dengan Rauf ni. Kadang-kadang, tak boleh lah. Dia dah keluar macam ni. Dia tak fikir pun. Dia ada sahur, dia cakap politik. Hari ini, saya nak tanya, pimpinan kerajaan dah buat kajian. Harga barangan macam mana? Harga barangan keperluan. Dan terus mencanak, saudara. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Harga ayam mencatat paras tertinggi di pasaran hari ini. Ada orang fikir? Tak ada. Parlimen tengah bersidang. Hari ini saya pergi ke pasar. Tengok. Sayu hati, saudara. Daun pandai 3 helai RM1.50. Serai 2 batang RM1.50. Bunga kantan yang kecil, yang kuncup RM1.50. Apa benda ni? Ikan yang dulu zaman saya Allah, zaman saya dulu kecil-kecil lah, memanglah tak akan dapat berlaku lagi. Tapi inilah realitinya keadaan sekarang ini. Dulu zaman saya, kita panggil ikan temenong lah, tapi bawah dari ikan temenong ikan belaling. Lagi rendah mutunya ikan belaling. Dulu kat kampung saya 10 sen sekati. Bukan sekilo, sekati, 10 sen. Hari ini RM18. Apakah ini merupakan sajian untuk marhain kamu yang bernama pemimpin bergelut dengan kuasa di atas? Saleh Taib, Datuk Rauf ni dah tak ada brain dan perut besar. Betul. Saya benci saya dengar tengok tu. Pasal bagi saya sebab dia melutut tu. Soal yang lain, soal lain tu orang kena tuduh pasir ke buat pendekaya, itu semua tu subjek untuk dibuktikan. Saya nak cakap soal itu. Tapi bila dia dengan secara terbuka mengatakan saya berjumpa, seolah melutut pada DAP, saya tak boleh terima.
Dan sekarang ni harga barang naik. Bukan sikit secara nilainya. Hei, ya Allah, ya Tuhan, apa nak jadi ni? Kemudian, memang mengarutlah, brother, dekat parlimen. Menteri-menteri, timbalan menteri yang nak bagi jawapan di parlimen tak boleh pula nak berdebat. Tak ada. Apa yang pegawai bagi, itu baca. Kita gini, kerajaan begini. Tuan Speaker nak tanya, dia tak jawab. Jadi apa gunanya sidang rakyat tu macam itu? Sepatutnya diperbincangkan, diperhalusi. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kita nak buat A, B, C, D. Okey, apa kata Ali? Barulah disantuni, baru orang kata bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Ini tidak. Apa yang berlaku? One way traffic. Kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, sudah. Aku main langgar saja. What type of the quality of leaders we have now? Apa kualiti menteri yang kita ada sekarang ni? Ya Allah, teruk saya tengok, gelilah saya tengok mereka. Teruk baca, tak ada apa pun. Orang tanya tak nak jawab. Kita nak tahu. Sebab Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri mengatakan menjelang tahun 2023, okey, setiap isi rumah boleh mendapat RM10,000. Sedangkan kita tahu 500,000 orang dah bankrupt, dah muflisin. Dan kita tahu syarikat-syarikat gulung tikar berapa ratus ribu yang gulung tikar. Lepas tu dia katakan, okey, dengan rancangan Malaysia ke-12 ini, maka bolehlah satu isi rumah berdapat RM10,000. Mana datang daripada sosnya, modalnya macam mana? Ini nak dibarusi? Tidak, melanggar saja. Rakyat tak boleh tahu, saudara. Hei, geram saya, perlu saya melani, saudara. Memang saya kata melalut menteri yang ada ni. Ni, lepas tu, dah dia bercakap dengan, dia melutut dengan DAP, ni nak langgar pula dengan apa keputusan Majlis Tinggi. Masih lagi dia kata, bahawa UMNO Melaka masih lagi nak mengadakan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Kita dah bagi tahu. Dia Ketua Perhubungan. 145 bahagian dah tolak kerjasama dengan PBM Perikatan Nasional. Sudahlah. Yang kamu lagi nak apa hal ni? Sampai Presiden kata, no way. Apa benda ni? Dia lupa ke bahawa ini 145 bahagian di seluruh negara? Dia ni ahli UMNO ke? Ataupun tali barut? Saya hairanlah Ketua Perhubungan UMNO Melaka ni. Dan sedangkan Perhimpunan Agung UMNO dah buat keputusan yang dia juga hadir. Majlis Tinggi UMNO juga buat keputusan. Dah dia hadir sendiri dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Dan kita pun tahu bagaimana kerana kesan daripada keputusan bahagian menarik sokongan dengan PBM, menarik sokongan pada Perikatan Nasional ini, maka wujudnya apik lempang apa semua tu mengerjakan Presiden supaya ada usaha kalau orang lain jadi Presiden UMNO, maka keputusan ini boleh diubah. Dia lupa ke semua ni? Masih lagi nak, okey, kita kalau boleh nak bersamalah dalam pilihan raya. Saya dah cakap, kita menang, biarlah kita menang bermaruah. Terpulanglah pada rakyat. Rakyat dah dapat melihat kesan pilihan raya yang ke-14 dulu, apa yang berlaku pada negara, apa berlaku pada rakyat. Tak pasal-pasal negara kita dalam sekali pilihan raya dapat 3 orang Perdana Menteri, negeri-negeri kacau bilau. Rakyat dah tengok. Yang kamu takut sangat buat apa? Masuk bertanding sebagai anak jantan. UMNO ni parti anak jantan, bukan parti sajat. Bingung. Geram betul lah saya ni. Saya tak boleh terima lah Raum ni. Dan hari ini, tahulah nasib kamu semua. Apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka kertas siasatan berhubung projek pasir di Melaka. Dan kita harap agar siapa yang tahu, berilah kerjasama. Sebab kita nak hadapkan ke mahkamah siapa yang terlibat dalam projek pasir yang diwawarkan. Kononnya kata Ria Harun ada melibatkan orang-orang tertentu. Dan sekarang ni dia kena buat bukti lah. Dia kena menghantar bukti bagaimana cerita projek pasir ini mengenyangkan orang tertentu. Mereka bernama pemimpin dapat projek pasir. Rakyat dah nak makan pasir, bang. Mau saya tak malah, saudara. Enough is enough lah. Dan sebab itu saya bersetuju dan bersyukur
Saya mengharapkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah terus membuka kertas siasatan dan siasat ke akar umbi tentang projek pasir yang dijadikan isu tentang pembalahan itu. Ini saudara. Geram. Kemudian saudara yang saudara. Ini satu hal lagi ni. Itu di pihak perhubungan Melaka. Ni orang yang buat kerja ni. Mantan Ketua Menteri Melaka, Datuk Idris Harun, yang kononnya beliau menentang Datuk Seri Sulaiman kerana isu pasir dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni tulang dalam media sosial surat yang dia sendiri tanda tangani, yang daripada seorang Ketua Menteri menghantar pada pengarah urusan syarikat apa nama syarikat itu? Syarikat KAJ Development Sdn Bhd. Ada tulisan tangan dia. Dan tulis itu, yang berbahagia Datuk Michelle Ong. Dengan ini diumumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju bahawa kerajaan negeri meluluskan penukaran taraf tanah yang ditambak di kawasan pembangunan Melaka Gateway seluas 609 ekar diberi kepada taraf freehold. Artinya boleh dijual pada siapa saja. Ini satu hal. Sebab itu saya kata, kalau kita duduk rumah kaca, jangan kita baling rumah orang dengan batu. Sekarang dah tular sekarang ni. Surat tersebut dialamatkan kepada Datuk Michelle Ong, pengarah syarikat KAJ Development. Jadi kita tanya berapa tan pula melibatkan duit ni? Sekarang ni dah zaman bogel-membogel, londeh-melondeh. Londehkan segala-galanya. Dah itu keadaannya. Biar begitu, biar rakyat semua tahu. Supaya kita dapat buat keputusan. Dan pilihan akan datang. Siapa Mamak Mandalia, siapa Sikitol, siapa pengkhianat, siapa peresik dalam UMNO. Kita ni saudara yang berjuang dalam UMNO, dalam parti, tiap-tiap hari bila musim pilihan raya, seng-seng lengan, berpanas. Saya terngiang-ngiang dalam fikiran saya wajah seorang kakak tu waktu pilihan raya kecil di Tanjung Piai, dalam hujan berpayung memancing undi rakyat supaya undilah Barisan Nasional. Ada orang fikir? Ada orang ingat? Tak ada. Lepas pilihan raya dah menang tepuk tangan, habis begitu saja. Bagaimana kehidupan kakak tu? Apa jasanya dikenang? Adakah disantuni dalam musim keadaan Covid begini, dalam keadaan negara menghudung ekonomi? Ada disantuni? Ada pimpinan bahagian pitanya? Tak ada. Dan mereka bila dah menang, pandai-pandai pula nak catur, aku nak lompat sana, nak lompat sini, melebih daripada katak musim hujan. Nah, ini ada argument yang saya dapat. Nah, saya melihat keadaan begini adalah kepincangan. Kepincangan tidak lain bukan adalah pemimpin di kalangan orang UMNO. Saya marahlah, minta maaf. Dan kali ini kita nak buka semua. Sebab itu saya katakan, Datuk Seri Presiden, this is high time for you to choose a new leader. Kita cari pemimpin yang baru, yang bersih, yang tidak ada kepentingan diri, yang kukuh, yang kental jiwa perjuangannya. Ini tidak saya melihat, saya mendengar. Ada teman-teman menghubungi saya, dia kata, "Tu, anak-anak saya dah mula bersungut." Kenapa? Bila musim pilihan raya, bila masa perjuangan, kita berantau. Yang daripada Kelantan datang Kuala Lumpur, yang datang daripada Johor, berjuang untuk ni. Apa dapat? Apa dapat? Bila anak-anak bertanya, "Bapa dapat apa? Ayah dapat apa? Tengok wakil rakyat ni dapat ni. Tengok orang ni dapat ni. Dia dapat projek itu. Bapa dapat apa?" Akhirnya anak-anak ini sudah menzahirkan kepada kedua orang tuanya seolah-olah menarik. Berhentilah berjuang kalau macam ni. Tak, ini masalah sebenarnya. Saya harus mendedahkan, bukan saya nak kata bahawa parti kita tidak. Parti UMNO lah parti yang suci. Tapi mereka yang berada, mereka yang menjalankan tanggungjawab yang diberi kesempatan sebagai pemimpin, mereka tidak lagi memimpin. Kepimpinan mereka cukup tempang. Bukan tak ada semua, bukan saya tak kata semua, ada yang baik. Dan sekarang ni kita cari, kita pilih yang mana yang baik ini, inilah orang kita nobatkan. Saya melihat, sebab orang melihat, kalau tak ada duit tak boleh dia UMNO. Kalau tak ada duit tak boleh dia pemimpin UMNO. I really piss off lah. Saya benci bila tengok orang kenyataan begitu. Seolah-olah UMNO ni parti duitan. UMNO diasaskan, jangan lupa, perjuangannya adalah untuk bangsa. Asas mula-mula mempertahankan raja-raja Melayu. Jangan siapa usik raja-raja kita. Ini timbul macam-macam usik, UMNO diam. Patutnya UMNO berjuang.
Kemudian jangan usik warga bangsa kita. Kemudian kita harus merdeka. Bukan hanya menuntut kemerdekaan. Kita dah tuntut kemerdekaan. Kemerdekaan dah kita capai. Pengisian kemerdekaan itu yang pasti. Ini yang dituntut sekarang ni. Rakyat nak melihat. Warga UMNO nak melihat. Orang Melayu nak melihat. Apa bentuk pengisian kemerdekaan yang kita kecapi. 64 tahun. Apakah masih lagi ada kawasan yang masih mundur? 64 tahun. Kelantan masih lagi air berkarat. 64 tahun. Warga di Sabah airnya tak ada lagi. Masih lagi hidup. Makan, mandi dengan air hujan. 64 tahun merdeka. Apa jadi di Sarawak? Sepatutnya kita dah ada semua aparatus. Kalau pemimpin itu menodai, yang menghancurkan impian rakyat, mereka pemimpin itu cukup aja. Saya belum tuntut lagi apa berlaku sepanjang musim pilihan raya dulu. Yang dituduh katanya UMNO. Sedangkan waktu itu ada berlaku ditemu wang dalam almari 640 juta, tak silap saya. Dalam almari, dalam laci dekat rumah. What happened to that case? Apa terjadi dengan kes itu? Soalnya pencegah rasuah. Sudahkah dikemukakan mereka-mereka yang dirasakan terlibat? Ataupun NFA, no further action. Ini yang membuatkan rakyat kecewa. Ini saya cakap terus terang. Apa yang berlaku di Melaka memang amat menyinggung perasaan saya. Dia pernah ke pemimpin terfikir bahawa bagaimana warga yang memimpin di peringkat akar umbi, susahnya mereka nak mewujudkan cawangan, nak menyantuni rakyat. Pernah mereka terfikir? Mereka sedap di Kuala Lumpur. Tengok apa berlaku dalam gambar tu. Duduk makan kat hotel 5 bintang. Yalah, memang hotel 5 bintang bersama dengan Syed Anwar Ibrahim. Yang 4 orang tu. Wah. Rakyat macam mana? Rakyat nak makan pun susah. Mereka berpesta. Ini keadaan saya boleh lihat. Bukan kita nak. Sebab itu saya kata dia orang ni hebatnya bercakap je. Tapi bila buka mulut, ternyata dia orang main kali 3. Busuk kadang-kadang mulut saya. Jadi, apa yang berlaku? Saya cakap tu apa yang berlaku oleh Derih? Pasal satu hal lagi. Gelojoh yang bukan. Dia lupa bahawa bila dia buat itu tindakan dia. Ni saya nak bagi tahu saudara bahawa mereka yang 4 orang ni dia lupa. Dia ingat SD 4 orang tu cukup untuk mengembangkan kerajaan. Tidak begitu saudara. Dia bukan macam mana SD yang ada di Kuala Lumpur. Dia bukan SD macam mana di Sabah. SD itu mestilah semua. Ini 4 orang nak jatuhkan kerajaan. Bengonglah saudara. Betul saudara, saya rasa amat kecewa sangat-sangatlah atas apa yang berlaku hari ini, melihat kejadian gitu, melihat kebobrokan yang masih berterusan dan parlimen tidak lagi masih lagi belum dapat menyantuni. Saya bercita-cita dan mengharapkan, berdoa bila parlimen nak bersidang tu berbesar hati, ya Allah ya Tuanku, akan adalah masalah rakyat yang akan dibincangkan. Akhirnya macam mana secara Faiz Angah ternyata berlaku segerun orang kafir pada orang Islam telah dicabut dan dipenuhi oleh golongan Abu Dunya. Saya tak tahu secara apa maksud saya sana. Slogan ni padu kena. Dan ini saya katakan bahawa ini masanya untuk kita santuni. Saya tak tuduh sesiapa. Dan saya melihat kebejatan dalam berpolitik warga bangsa saya. Sedangkan dari awal tadi buku tadi yang saya santuni, macam mana seorang pemimpin itu dia tak berganjak dan bicaranya tulus, ikhlas, pakaiannya, jiwanya murni. Bukan main pemimpin ni, aku memimpin kamu kena dewakan aku. Tak boleh begitu saudara. Ini bukan saja saya tumpukan pada UMNO saja, tidak. Begitu juga beberapa parti-parti yang lain. Ada daripada parti PAS, ada daripada PBM, ada daripada DAP, ada daripada Keadilan. Saya tidak mahu dalam rentas parti ini kita membicarakan UMNO, ini dia kutuk UMNO. Tidak. Saya menyantuni semua parti. Ini juga berlaku dalam Parti Keadilan. Jangan bukan saya tak tahu, saya tahu. Cuma saya tidak mahu membicarakan soal parti mereka. Begitu juga apa berlaku dalam PAS. Bukan saya tak tahu apa berlaku di Publika. Menjatuh orang ni nak mereka. Sedangkan rakyat menanti pembangunan yang kamu janjikan. Rakyat menantikan perjuangan Islam yang kamu jeritkan saban malam, perjuangan untuk Islam. Saya tak mahu saya tahu seperti itu, tapi saya menyentuh sebab ini parti saya. Supaya warga parti saya, ini pencerahan saya ini dapat sedar saat-saat kita sekali mencari pemimpin.
Kita nak cari pemimpin yang kita nobatkan dalam pilihan raya akan datang. Dan saya melihat memang ada saya punya apa senarai semua. Kenapa? Ini satu hal lagi saudara. Saya melihat amat sedih bahawa bagaimana kesan pilihan raya dulu, sebab kita sebenarnya banyak kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya dari warga bangsa Melayu kita bagi pada orang lain. Akhirnya rakyat menyampah pilih pembangkang. Ini berlaku di Melaka. Apakah kita akan mengulangi suasana yang sama? Saya terus terang saya beritahu banyak. InsyaAllah malam besok saya akan cuba mengulas tentang apa yang berlaku dalam pilihan raya di tiap-tiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Bagaimana majoriti ada yang 70% pengundi Melayu. Kita sanggup, kita tega memberi kepada pengundi daripada MCA, kita bagi pada gerakan, kita bagi pada MIC, kononnya untuk berlapang dada. Apa balasan kita dapat? Nol. Akhirnya kita tumbang. Ini perlu dikaji semula. Sebab rakyat marah pada kita. Nak santun lah. Orang nak datang rumah kita, datanglah. Apa ada makan, makanlah sama-sama. Tapi jangan masuk bilik tidur kami. Itu kepantangan orang Melayu. Jadi kalau mereka dilantik sebagai calon dalam kawasan majoriti kita, akhirnya rakyat menolak mereka. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.